Assalamualaikum dan selamat pagi pelajar. Apa khabar hari ini? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang baik saja. Okey, pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran KVS Refleksologi kita dalam tajuk khidmat nasihat pelanggan. Okey, pada pembelajaran dahulu kita dah belajar tentang komunikasi. Okey, jadi hari ini kita akan sambung lagi topik dalam khidmat nasihat pelanggan iaitu pengendalian pelanggan. Okey, pelanggan dianggap faktor yang paling penting dalam mana-mana pertubuhan atau perniagaan. Itulah sebab caption pelanggan sentiasa betul perlu diberi perhatian serius. Kaedah seorang juru refleksologi mengendalikan pelanggan akan menentukan sama ada jualan akan berulang akan berlaku. Okey. Okey, yang ke-2.1 pengurusan pelanggan iaitu ada 7 item iaitu penerimaan reception, privasi pelanggan, pengurusan masa, sikap terhadap pelanggan, komunikasi dengan pelanggan dan perbualan bersama pelanggan. Upayaan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Jadi kita tengok satu persatu pengurusan pelanggan ni. Okey, yang pertama, penerimaan pelanggan, reception. Keselesaan dan penjagaan pelanggan adalah yang paling utama. Iaitu pelanggan tidak boleh dibiarkan menunggu di ruang menyambut tetamu tanpa seseorang melayan dia. Okey, tunjukkan di mana ruang menunggu. Beri majalah ataupun sesuatu untuk dibaca. Yang ketiga, jika ia lebih lama daripada 5 minit, dia mungkin boleh ditawarkan minum seperti minuman buah-buahan ataupun teh herba. Bagi dia minum air pada lama sangat. Okey, pelanggan perlu dibantu untuk memahami masalah beliau dan bagaimana ia boleh dirawat. Okey, kita bagi tahu dia macam mana dia boleh dirawat. Kedua, privasi pelanggan. Privasi pelanggan mesti dipatuhi semasa membuka pakaian. Pelanggan mungkin merasa rendah diri membuka pakaian di hadapan orang lain. Jadi kawasan yang tertutup perlu disediakan bersama gaun atau tuala. Perlu dijelaskan kepada pelanggan pakaian yang mana harus ditanggalkan untuk rawatan. Pelanggan sentiasa harus ditemani ke kawasan refleksologi, ditutup dan dipastikan dalam keadaan yang selesa. Pelanggan juga harus dipastikan berada dalam suhu yang sesuai iaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Okey. Seterusnya, pengurusan masa. Okey, seorang juru refleksologi perlu tahu kepentingan pengurusan masa. Seorang juru refleksologi yang bijak mengurus masa, dia akan menambah kredibiliti beliau. Sebagai contoh, jika juru refleksologi memberi konsultasi selama 60 minit, maka dia perlu mengambil 60 minit lagi untuk menyelesaikan kerja. Okey. Seterusnya, ia adalah peraturan umum bahawa seorang juru refleksologi akan mengira tempoh kerja dirinya ketika melakukan setiap aktiviti kerja. Jadi, garis panduan pecahan wajar daripada aktiviti kerja masa adalah seperti di bawah. Okey, kamu tengok pembersihan kaki diperuntukkan sebanyak 5 minit. Rendam kaki sebanyak 10 minit dan urut kaki sebanyak 45 minit. Jadi keseluruhan aktiviti kerja ni memakan masa iaitu 60 minit. Okey. Okey, sikap terhadap pelanggan. Seorang juru refleksologi perlu sentiasa mengekalkan sikap profesional terhadap pelanggan. Pelanggan yang sedang dirawat memerlukan perhatian yang tidak berbelah bagi. Sentiasa fokus. Jangan biarkan pemikiran tentang kehidupan peribadi anda mengalihkan perhatian anda. Tumpukan semata-mata kepada pelanggan. Kita kena fokus pada pelanggan. Jangan berbincang kepada pelanggan ataupun kehidupan peribadi dengan orang lain. Mereka yang bergosip akan mudah kehilangan pelanggan. Jangan bergosip. Bersedia untuk mendengar masalah mereka, tetapi dan menunjukkan simpati kepada pelanggan, tetapi jangan terlibat dengan masalah mereka. Okey, dengar je, jangan terlibat.
Okay, jangan memberi nasihat peribadi langsung melainkan jika anda adalah seorang kaunselor terlatih. Jadi kalau pelanggan tu memberi tu masalah dia, kamu dengar je. Tak payah bagi nasihat sebab kita bukan kaunselor terlatih. Okey, yang terakhir untuk hari ini, apabila pelanggan berjumpa anda mengenai rawatan, jangan biarkan mereka menentukan rawatan yang mereka harus jalani atau bagaimana harus dilakukan. Kerana dalam kes ini anda lah yang pakar kan, bukan pelanggan. Yang terakhir, simpan masalah pada diri sendiri. Pelanggan mungkin mahu mencurahkan masalah mereka kepada anda, tetapi mungkin mereka tidak ingin mendengar masalah anda. Elakkan perselisihan dengan pelanggan. Jadi masa kamu mengurut tu, kamu rasa nak cerita masalah kamu pada pelanggan, tak payah simpan saja masalah diri kamu. Sebab kita tak tahu dia nak dengar ke tidak. Okey. Okey, sebagai latihan pada hari ini, cikgu minta kamu menjawab soalan ni di dalam buku ya. Okey, soalan yang pertama, pelanggan dianggap faktor yang paling penting dalam mana-mana pertubuhan atau perniagaan. Apakah kaedah pengurusan pelanggan yang digunakan dan jelaskan. Okey, soalan yang kedua, berapakah pecahan wajar yang digunakan bagi seorang juru refleksologi melakukan aktiviti kerja? Kamu tuliskan berapa pecahan wajar seorang juru refleksologi melakukan aktiviti kerja. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi sebenarnya topik ini pada PDP akan datang. Cikgu harap kamu dapat menyelesaikan tugasan yang cikgu beri ini. Jadi daripada Cikgu Aziz, sekian saja. Terima kasih.